Nanti nawak. Jadi nak mencari nak pakai lagi. Bawa apa tu? Kita tadi. Haji Sumai. Ini dia kena kita. Oh nak letak. Jadi ada pos-pos kenal ni. Ini yang pasal jam ni nampak pasal jam dia bawa kuih tak tutup ikat. Sebab tu dia pun bawa masuk putih ni. Aku punya rumah pun lewat. Ni Faizal ni dia tak tahu Apa dia? dia. Apa dalam rumah tu apa? Kan rupa belum potong. Sekarang ni dekat sekitar berapa orang? Yang jangan kata tinggal sikit 7 pagi. Yang putih je. 7 pagi. Aku nak kata 7 pagi. Apa Dia dekat lari. Ha? Ada dia. Lagi ada. Tak ada nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini dengan penuh keberkatan hujan yang lebat pada pagi ini, sama-sama kita menyambung dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram kita ulang sikit dalam hadis yang ke-18 mengikut cetakan bahasa Melayu mengenai dengan hadis bekas ataupun bejana, dipanggil Babul Aniyah. Manakala dalam kitab Fiqhu Bulughul Maram hadis yang ke-15, dalam kitab Subulus Salam hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Jangan kamu minum dalam bekas emas dan juga bekas perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kamu makan dalam, janganlah kamu menggunakan piring daripada emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kerana sesungguhnya emas dan perak ini hanya untuk mereka orang-orang kafir di kehidupan dunia ini dan untuk kamu pula di kehidupan akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihaf dalam hadis ini menyebut wala ta'kulu fi sihafiha. Fi sihafiha, jangan kamu makan daripada bekas perak atau emas ataupun perak. Sihaf ini adalah plural, jamak kepada perkataan sahfah. Imam Al-Kasai rahimahullahu ta'ala menyatakan a'zamul qisa', iaitu bekas yang paling besar dipanggil sebagai al-jafnah. Al-jafnah itu besar. Thumma al-qas'ah, kemudian dipanggil qas'ah. Kemudian mengiringi dia selepas daripada itu adalah dipanggil sebagai sahfah. Dipanggil apa? Sahfah. Sebenarnya qas'ah sendiri pun dia boleh kenyang untuk 10 orang makan. Maknanya dulang ataupun piring tu disediakan makanan untuk, boleh makan untuk 10 orang. Sahfah pula bolehlah beri kenyang sekadar 5 orang, satu dulang. Macam kita satu dulang, satu talam untuk 5 orang, piring yang besar, dipanggil dulang. Lebih kecil daripada itu dipanggil sebagai mikkalah. Mikkalah ni macam dulang tapi kecil, untuk 2 orang ataupun 3 orang makan. Kemudian dipanggil sebagai sahifah. Sahifah ni pinggan untuk seorang makan. Itu dipanggil sahifah. Jadi sahifah
dipanggil pinggan. Dalam bahasa Arab dipanggil sahifah, dipanggil pinggan. Kalau suhfatun adalah bekas yang besar yang boleh makan untuk 10 orang makan. Okey. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini adalah dipanggil sebagai riwayat Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah ini dan ayahnya, iaitu dua orang sahabat yang jalil, yang mulia. Huzaifah pun sahabat, ayah dia Al-Yaman pun sahabat Nabi juga. Dua-dua ni menyertai peperangan Uhud. Huzaifah adalah dipanggil sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sebagai pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu jamaah di kalangan sahabat dan juga tabi'in, wa mata bil madain, dia telah wafat di Madain pada tahun 35 ataupun 36 Hijrah, selepas mana pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan 40 malam. 40 malam berlalunya pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Selepas itu berlakulah kewafatan Huzaifah bin Al-Yaman. Hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini sebagai dalil, iaitu haram makan dan minum dalam bekas emas dan juga perak. Sama ada piring, dulang, sama je. Sama ada khalis, emas yang betul-betul emas, tak bercampur dengan apa-apa, ataupun emas bercampur, disadur dengan perak atau dicampur dengan bahan lain, hukumnya sama, hukumnya adalah haram. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan terakadnya hukum haram ini adalah ijma'. Ijma' di kalangan ulama' menyatakan haram selepas pengharaman makan dan juga minum dalam bekas emas dan juga perak. Selepas daripada hadis mengharamkannya, ulama' bersidang selepas daripada itu. Ijma' sebulat suara di kalangan mereka menyatakan hukumnya adalah haram. Cuma di sana ulama' berbeza mengenai dengan illah. Ini dalam kitab Subul Salam saya nukilkan. Ada ulama' kata illah sebab pengharaman makan pada bekas emas dan juga perak. Ada yang menyatakan kerana lil khuyala, itu adalah sifat orang-orang takabur, bekas pinggan emas, cawan emas, sudu emas, itu mewarisi orang-orang yang takabur, yang besar diri. Ada yang menyatakan bagaimanakah ulama' berbeza pandangan mengenai dengan bekas yang disadur dengan emas dan juga perak. Dia sebenarnya daripada lain, aluminium ke apa ke, cuma disadur kelilingnya emas ataupun perak. Apakah hukumnya? Adakah haram ataupun tidak? Kita lihat, sekiranya dapat dipisahkan, yumkin fasluha, dapat dipisahkan emas dan juga perak dalam bekas aluminium ke apa ke, besi ke, maka hukumnya adalah haram juga. Sebab apa? Sebab dia musta'mal, dia digunakan untuk emas dan juga perak. Penggunaan, ilahnya adalah penggunaan, bukan perhiasan. Penggunaan emas dan juga perak adalah hukumnya diharamkan. Kalaulah tidak diketahui ini emas ke perak, tak tahu, tidak diketahui emas perak, maka asal hukumnya adalah hukum halal. Selagi mana kita tak yakin benda itu emas ataupun perak. Emas yang ditampung atau ditampal dengan bekas yang sumbing ditampal dengan emas ataupun perak, dia adalah harus. Sama ada bekas makanan ataupun minuman, hukumnya harus. Itu ijma' di kalangan ulama'. Ini pada makan dan juga minum memang tak ada khilaf. Pada cawan, pada pinggan, tak ada khilaf di kalangan ulama'. Selain daripada makan, selain daripada minum, min sa'iril isti'amalat, penggunaan yang lain, selain daripada makan dan juga minum,
sebahagian ulama mutaakhirin mereka menyatakan apa? Mengenai dengan selain daripada makan dan juga minum. Mereka ada sedikit ulama mutaakhirin sedikit perbezaan lah pandangan. Cuma persoalannya, adakah diharamkan ataupun tidak? Kerana nas tak datang, melainkan datangnya pengharaman penggunaan emas dan juga perak ini pada bekas makanan dan juga minuman. Okey? Ada yang menyatakan hukumnya haram juga, sama seperti mana penggunaan yang lain, ijma' di kalangan ulama. Ulama mutaakhirin sebahagiannya ada yang mengatakan an-nas warada fil akli wasyurbi. Nas, teks daripada hadis pengharaman emas dan juga penggunaan emas dan juga perak ini datang pada makan dan minum, bekas makanan, bekas minuman, tidak ada pun selain daripada itu. Maka wa ilhaqu sa'iril isti'malat bihima qiyasan la tatimmu fihi syara'itul qiyas. Kalau kita qiyaskan, kita samakan semua penggunaan emas dan juga perak, diqiyaskan dengan hukum makan dan minum daripada bekas emas, maka tak sempurna syarat-syarat qiyas padanya. Sebab itu tak boleh disamakan hukum. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-qa'il. Ada yang berpandangan tidak haram selain daripada makan dan juga minum pada bekas emas dan juga perak. Okey, kerana sabit dalam nas, dalam teks hadis, dan juga sabit dalam dakwaan ijma' di kalangan ulama. Sabit apa? Wa da'wal ijma' ghairus sahihah. Sabit dengan nas dan juga dakwaan ijma' itu tidak betul, tidak sahih, yang mengatakan tidak haram selain daripada makan dan minum, selain daripada bekas penggunaan emas dan juga perak, selain daripada bekas makanan dan juga minuman. Itu sabit dengan nas dan juga dakwaan yang mengatakan ijma' itu tidak sahih. Sabit dengan nas dakwaan ijma' yang kata tak haram, haram untuk makan dan juga bekas makan dan juga minum sahaja, itu tidak sahih. Okey. Kalau kita lihat, mereka meninggalkan ibarah an-nabawiyah, mereka palingkan ibaratnya kepada isti'mal, penggunaan. Dalam hadis memang sebut haram makan dan juga minum sahaja. Kemudian mereka telah kalihkan ibarat itu kepada penggunaan, dan juga mereka membiarkan ibarat Nabi, ayat Nabi itu mereka bawa datang dengan lafaz yang umum daripada diri mereka sendiri. Jadi bagi mereka di kalangan ulama ini ada bandingan, ada persamaan pada ibarat mereka. Seolah-olah musannif menyebutkan hadis ini yang disebutkan di sini memberi faedah haram berwuduk dalam bekas emas dan juga perak. Sebab apa haram? Sebab apa haram? Kerana isti'malun lahuma, kerana dia penggunaan pada emas dan perak ala mazhabihi, mengikut pandangan mazhabnya, adalah haram. Jika tidak, hanya terbatas kepada makan dan juga minum. Okey. Sebenarnya kita lihat dalam masalah ini, pengharaman ini kerana bukan bekas emas dan juga minum, semua penggunaan diharamkan. Bukan perhiasan atau penggunaan, lelaki dan juga perempuan sama hukum je. Okey. Kemudian, adakah boleh disamakan hukum emas dan juga perak ni dengan permata-permata, lu'lu', marjan, yakut dan sebagainya? Adakah boleh kita samakan? Itu ada khilaf di kalangan ulama lah. Tapi pendapat yang azhar, pendapat yang kuat, yang sahih dalam mazhab Syafi'i, tak boleh diqiyaskan, tak boleh disamakan emas dengan permata. Kerana emas ni harus, asal penggunaannya harus, dan tidak ada dalil yang menukilkan daripada larangan menggunakan permata. Tak kiralah nak letak sudu, cawan, pinggan daripada permata dan sebagainya, tak jadi masalah.
Itu kitab saya ambil daripada Subulus Salam. Daripada Fiqh Bulughil Maram, dalam fiqhul hadis, dia menyatakan haram makan dan minum dalam bekas emas dan juga perak dan piring ataupun dulang daripada emas dan juga perak. Okey? Ijma' di kalangan ulama, Imam Nawawi menyatakan ijma' di kalangan ulama haram makan dan minum dalam bekas emas dan juga bekas perak. Bagi lelaki pun haram, bagi perempuan pun haram. Sebab apa haram? Kerana dia atas nama al-isti'mal, atas nama penggunaan. Penggunaan emas dan perak, lelaki pun haram, perempuan pun haram. Perempuan pada emas boleh bukan boleh untuk perhiasan, bukan penggunaan. Perhiasan. Cincin, rantai, gelang dan sebagainya. Kemudian Imam Nawawi juga sebut al-taharah wal akl bimil'aqah min ahadihima wa jami'i wujuhul isti'mal. Untuk bekas bersuci, bekas ambil wuduk ke, gayung ke, ataupun untuk makanan seperti sudu, garpu dan sebagainya, salah satu daripada emas dan juga perak, maka hukumnya adalah diharamkan. Dan perkara yang kedua, Ibnu Hajar nak menekankan di sini, Ibnu Hajar apa ni? Ibnu Hajar Al-Haytami kalau tak salah saya, dia menyatakan dalam bab ini untuk mengisyaratkan haram wudu dalam bekas emas dan juga perak, kerana penggunaan emas dan juga perak itu adalah haram, tidak dibenarkan. Wudunya sah bila cukup syarat-syaratnya, ambil wudu, basuh keliling muka dengan sempurna, basuh tangan, jaga tertib dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah sah. Tetapi perbuatan tersebut, mengambil wuduk, perbuatan itu adalah haram kerana menggunakan bekas daripada emas ataupun perak. Kita lihat hadis yang ke-19. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Disebutkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang minum dengan menggunakan bekas daripada emas, hanya saja dia menegur api neraka Jahannam ke dalam perutnya, dia telah menegur neraka Jahannam dalam perutnya. Dalam hadis ini, dalam kitab Fiqh Bulughil Maram, hadis yang nombor 16, berdasarkan hadis ini, apa yang kita boleh mengambil daripada fiqhul hadis? Fiqhul hadis, fiqh hadis. Yang pertamanya, haram, hukum haram minum daripada bekas perak. Bekas perak pun haram, bekas emas lagi-lagi diharamkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri menyatakan, dia kata apa? Dia katakan hiya ikhbar anil kuffar, iaitu nak bagi tahunya bekas daripada perak ni, bekas daripada perak itu yang dilaksanakan atau dibuat daripada orang-orang kafir di kalangan raja-raja Ajam, yang itu raja bukan berbangsa Arab, dan selain daripada mereka, yang mana kebiasaan mereka, adat mereka melakukan demikian, iaitu menggunakan perak dalam urusan mereka. Penggunaan perak dalam urusan harian mereka. Sedangkan dalam hadis pertama kita sebut tadi, hiyalahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas perak ni penggunaan dia untuk orang kafir. Orang Islam tak boleh guna, untuk mereka disimpan penggunaan untuk hari akhirat nanti. Siapa yang melakukan larangan ini, istaujaba hadzal wa'id, maka layaklah dia untuk mendapat
ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iaitu digelegakkan perutnya daripada neraka Jahannam. Perkara yang ketiga, hadis ini menunjukkan larangan mengambil semua yang digunakan bekas emas atau perak, sama ada di kalangan orang Islam ataupun di kalangan orang kafir. Tak kira lah bekas tu bukan saya punya, saya nak ambil wuduk je, saya pinjam sekejap daripada orang kafir. Walaupun orang kafir, penggunaan dia itu adalah haram. Menggunakan tersebut adalah haram. Bukan memiliki lagi, menggunakan tu adalah haram. Kita lihat dalam Subulus Salam. Okey. Hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ni adalah isteri Nabi, nama dia Hindun binti Abi Umayyah. Dia dulunya berada di bawah perlindungan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Uzza, kerana Abu Salamah ni adalah bekas suami dia. Dia, Ummu Salamah ni, berhijrah ke bumi Habasyah bersama dengan suami dia pada awal-awal Islam dahulu, sebelum Nabi berhijrah lagi. Dia berhijrah dulu ke Habasyah atas perintah Nabi. Ada rombongan pertama, rombongan kedua berhijrah ke Habasyah untuk mengelakkan ramai manusia ditindas di bumi Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Ummu Salamah juga wafat di Madinah selepas mana kepulangan Ummu Salamah daripada Habsyah wa tazawwajuha an-nabi wa tuwfiya anha fil Madinah. Bukan Ummu Salamah, Abu Salamah tu meninggal di Madinah selepas mana dia dan juga isterinya, iaitu Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah, mereka pulang daripada Habsyah selepas tak berapa lama suami dia meninggal. Wa tazawwajahan nabi fil Madinah. Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Salamah pada tahun yang keempat daripada hijrah. 4 daripada hijrah tu maksudnya apa? Nabi kan berhijrah umur 53 tahun daripada Mekah ke Madinah. Okey? 53 tahun, 54, 55, 56 tahun, 56. Umur Nabi 56 tahun. Umur Nabi 56 tahun, Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Okey? Dan dia wafat. Ummu Salamah ni wafat pada tahun yang ke-59 Hijrah. 59 Hijrah. Dia pernah berkata tau, Ummu Salamah, dia kata Nabi SAW bersabda, alladhi yashrubu fi ina'il fiddah, orang yang minum dalam bekas perak. Dalam satu riwayat kata fi ina'il fiddah wa zahab, orang yang minum dalam bekas perak dan emas. Ada ketikanya disebutkan fiddah sahaja, ada yang disebutkan bekas fiddah dan juga perak dan emas. Maka berhaklah dia. Kalau dalam hadis ini menyebutkan, apa? Menyebutkan tentang orang seperti ini adalah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dia sengaja untuk menggelegakkan perut dia ni dengan neraka Jahannam. Dan berhaklah dia untuk mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perbuatannya, iaitu menggunakan emas dan juga menggunakan bekas perak ataupun bekas emas. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sidang pendengar, kita berpindah pada hadis yang ke-21. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza dubighal ibahu faqad tahura. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kulit haiwan telah disamak, telah disertu, maka ia akan menjadi suci. Lafaz hadis ini bila sebut tentang al-ilhab, al-ihab. Ihab ini kulit secara mutlak. Sama ada kulit yang belum disertu dinamakan sebagai ihab. Itu kulit yang belum disertu, belum disamak lagi. Dinamakan dia sebagai ihab. Ihab ni kulit kerana dia adalah uhbatun lil hayy, kerana dia adalah satu kelengkapan, satu persediaan untuk orang yang hidup. Dia lah daripada kulit kita boleh buat baju sejuk, baju hujan, baju musim panas dan sebagainya. Okey. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, sababu wurudil hadis, sebab kedatangan turunnya hadis ini, daripada Ibnu Wa'lah As-Sab'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Abdullah bin Abbas, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, qultu, aku mengatakan, inna nakunu bil maghrib, kami berada di timur, wa ma'ana al-barbar, bersama dengan kami ada barbar, kaum barbar, dan juga al-majus, ada majusi. Nu'ta bil kibash, kami dibawa datang dengan satu kambing biri-biri jantan. Qad zabahu, sesungguhnya mereka dah sembelih dah kambing ni. Wa nahnu la na'kul zabaihahum, sesungguhnya kami tak boleh makan penyembelihan mereka, kami tak boleh makan, kerana syarat penyembelihan mesti orang Islam. Wa ya'tuna bis-siqa'i yaj'aluna fihi al-wadk, mereka bawa datang kepada kami satu qirabah. Qirabah ni as-siqa, iaitu bekas air daripada kulit zaman dulu punya. Mereka jadikan di dalamnya al-wadak. Wadak tu maksudnya mereka jadikan lemak, daging di dalamnya, minyak di dalamnya. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah bertanya kepada Nabi mengenai perkara ni. Nabi kata apa? Dibaghuhu tahuruhu, sertunya maka benda itu adalah suci je. Fiqhul hadis yang kita boleh ambil daripada hadis ini dalam kitab Fiqh Bulughil Maram, yang pertamanya, suci semua kulit bangkai, tak kira anjing, melainkan anjing dan juga babi dan juga apa yang lahir daripada salah satu daripada keduanya. Suci. Apa yang suci? Semua kulit bangkai adalah suci. Tapi bukan suci saja. Sucinya kulit bangkai ini adalah dengan sebab ad-dibagh, sama ataupun sertu. Kalau tak sama, tak sertu lagi, tak boleh. Tak boleh untuk kita gunakan dia. Okey? Perkara yang kedua, akan sucilah ad-dibagh, kulit ni zahir dan juga batin. Boleh untuk kita gunakannya pada perkara-perkara ma'i' dan juga yabis, benda kering ataupun benda yang mengalir, cecair. Tak ada beza pun di antara haiwan tersebut, boleh dimakan dagingnya atau tak boleh dimakan dagingnya. Kita nak bagi tahunya kulit haiwan, tak kira kulit lembu, kulit kerbau kita boleh makan, kulit unta boleh makan, kulit kuda boleh makan. Boleh makan ni maksudnya haiwan tu boleh makan. Kita tapi tak adalah makan kulit. Tapi nak bagi tahunya boleh. Kalau di Indonesia tu kulit ni mereka proses jadi keropok. Keropok. Okey. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Iaitu sesuatu yang telah disamak. Kulit haiwan, tak kira kulit kambing,
kulit buaya, kulit harimau, kulit singa, kulit beruang, kita samak dia, kemudian kita boleh proses dia untuk jadi cecair, keluarkan minyak, ataupun keluarkan lemak, tapi bukan untuk dimakan, adalah untuk seperti minyak, untuk minyak pelita dan sebagainya. Tapi hukumnya adalah halal dan harus digunakan selepas disamak kulit dia. Lepas disamak kulit dia, nak buat apa pun boleh buat, nak proses jadi apa pun boleh, tapi bukan untuk makan. Perkara yang ketiga, apabila kulit haiwan tadi suci dengan sebab sertu, maka haruslah menggunakannya, mengambil manfaat daripadanya tanpa khilaf di kalangan ulama. Seperti mana harus kita menjual yang mengikut pendapat yang kuat. Tetapi walaupun harus menjual yang mengikut pendapat yang sahih, tetapi tak boleh untuk makan mengikut pendapat yang lebih kuat. Hanya dibenarkan untuk jual, tapi tak benarkan untuk makan. Ini semua diceritakan dalam Syarah Muslim, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab pun ada. Okey, apa nak bagi tahu kepada kita di sini? Kulit kambing, kulit lembu, kerbau, kuda dan sebagainya, kulit-kulit ini adalah kulit yang dipanggil sebagai boleh kita guna, boleh kita mengambil manfaat, boleh proses lagi untuk jadi apa pun selepas mana telah disertu, telah disamak. Berbeza dengan kambing, lembu yang mana disembelih mengikut hukum syarak. Sembelih ikut hukum syarak, maka kulitnya itu adalah bersih, tidak najis. Bukan bersih, tak najis. Sebab apa? Sebab dia bukan bangkai, dia disembelih dari segi hukum syarak. Boleh tapi selalu kita nak guna, nak letak frame ke tu ayat Quran ke, nak letak buat baju ke apa, kita kena samak juga untuk bersih dia. Datang beberapa hadis mengenai larangan daripada menggunakan kulit binatang buas, seperti kulit baju daripada kulit singa, baju daripada kulit harimau, seluar daripada kulit haiwan-haiwan yang liar seperti badak sumbu dan sebagainya. Larangan ini sebenarnya, larangan ini adalah tak lain tak bukan, jangan menyerupai dengan orang kafir. Orang kafir memang mereka suka pada ketika tu memakai pakaian yang kita panggil apa tu, gah, hebat. Pakai baju singa, pakai baju daripada kulit singa, kulit harimau. Itu dia. Kita lihat dalam Subulus Salam, hadis yang ke-16. Dia bagi tahu kepada kita apa? Dia bagi tahu kepada kita Nabi SAW bersabda, "Idza dubiqal ihabu faqad tahura." Riwayat Imam Muslim. Okey? Apabila disertu haiwan, disertu kulit dia, disertu kulit dia, maka pada ketika itu jadilah ia suci, tidak lagi najis. Disebutkan sebab wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu kambing, satu bangkai kambing milik Maimunah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anha. Maka dia kata, ala, siapa yang berkata ni? Nabi SAW melalui satu bangkai kambing, Nabi melalui satu bangkai kambing. Maka Nabi kata, ala istamta'tum bi ahliha, tidakkah kamu
istamta'tum, berasa seronok, berasa tamattu', seronok dengan kulit ini, dengan kulit haiwan ni. Fa inna dibaghal adim tahuran, kerana menyamak sertu, kerana menyertu sertu kulit haiwan adalah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalil yang menyatakan tentang dibag sertu itu adalah menyucikan bagi kulit bangkai setiap haiwan secara umum, seperti mana umum kepada kalimah ayyuma memberi faedah umum, bukan spesifik kepada tertentu, orang tertentu. Wa annaha yatuhur batinuhu wa zahiruhu, jadilah dia yang bersih pada luaran dan dalaman. Itu bila kita sertu kulit haiwan. Okey, dalam masalah hadis ini dia ada tujuh. Yang pertamanya, nak bagi tahu suci kulit haiwan zahir dan juga batin. Tidak terkhusus kepada amalan zahir, luar saja suci, batin tak suci, tidak. Pendapat yang kuat semua suci. Hadis yang bukan hadis, pandangan yang kedua, apa dia? Pandangan yang kedua menyatakan perlu disamak ataupun disertu. Itu pendapatnya lebih kuat dari segi dalil. Nak menyucikan apa? Nak menyucikan kulit haiwan. Nak menyucikan kulit haiwan, apa yang perlu buat? Kita nak menyucikan kulit haiwan. Okey. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di mana tadi? Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kulit itu adalah menyucikan, bukan kulit sertu itu menyucikan pada kulit bangkai, kulit setiap haiwan. Dia memberi faedah umum. Kalimah Nabi ayyuma, nampak kalimah Nabi menggunakan ayyuma. Dalam hadis menyebutkan apa? Ayyum. Pada hadis yang mana tadi? Pada hadis ke-21. Ayyuma idza ihabin dubigha. Okey? Apa-apa kulit yang telah disamak maka dia akan suci. Abdullah bin Ukaim, dia kata, kami telah datang kepada kami satu kitab Nabi, tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya. Ala tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala ghasabin. Tidak lagi bermanfaat, mendapat manfaat daripada mayat, dengan kulit dia dan dengan urat dia. Tak dapat manfaat lagi lah, sebab telah mati. Dalam satu riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, iaitu mereka mendapat manfaat daripada bangkai kulit. Sebab Nabi SAW sebelum kematiannya 1 bulan, atau dalam satu riwayat yang ini sebelum 1 bulan ataupun 2 bulan, maka Nabi mengucapkan perkataan wa alla tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala 'asabin. Tidak mengambil manfaat, mendapat manfaat daripada kulit bangkai ataupun urat dia. Dia dijawab beberapa jawapan berdasarkan soalan-soalan yang saya sebutkan tadi. Perkara yang pertama, hadis ini dipanggil hadis muttarib.
Hadis muttarib ni makna pada sanad dia ada diriwayatkan satu kali daripada kitab Nabi dan satu kali daripada kitab masyayikh. Kitab dia campur, nota dia campur. Daripada Nabi pun sama, daripada syekh dia pun sama, daripada guru dia. Dan satu kali daripada orang yang mana dia membaca kitab Nabi dan dia muttarib, dia tak seimbang pada matannya, pada pembacaannya. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ukaim radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Ukaim nanti kita akan sebutkan mengenai kisah dia, kisah ringkas dia. Ahmad bin Hanbal berpandangan dengan satu pandangan yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan apa dia? Kana yazhabu ilaihi awwalan kama qala anhu at-Tirmizi wa thaniyan bi annahu la yaqwi ala an-nasakh lianna hadis ad-dibagh asah. Perkara yang pertama, ulama jawab hadis yang dibaca kata hadis muttarib. Hadis yang muttarib. Dia kata jangan bermusafir, jangan mengambil manfaat daripada bangkai. Dengan kulit bangkai, itu adalah hadis yang tidak kuat. Okey? Adapun hadis samak sertu ni, tu hadis yang kuat. Hadis ni lebih asah, lebih kuat. Dia ada beberapa jawapan yang lain menyatakan semua akan menjadi suci. Kulit-kulit semua akan jadi suci melainkan kulit bangkai atau kulit bangkai ataupun kulit daripada babi dan juga anjing. Kalau ikut dalam hadis ini, dia seolah-olah menunjukkan dalam ayat Quran, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Fa innahu rijsun, sesungguhnya babi al-khinzir dihukumkan dengan najis dia, keseluruhan badan dia. Anjing dikiaskan ke atas babi bijami'in najasah. Jami' dia adalah najis, dulu tu najis. Kalau kita lihat satu hadis daripada Nabi SAW, diambil kulit-kulit bangkai, walaupun belum disertu lagi segi zahir dan juga batin, boleh apa tu? Diambil manfaat. Okey, diambil manfaat dengan menggunakan kulit bangkai. Sekiranya belum disertu dari segi zahir dan juga batin, walaupun belum disertu dari segi zahir dan juga batin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, marra bisyatin maitatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu bangkai kambing biri-biri jantan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halla intafa'tum biha, tidakkah kamu mengambil manfaat dengan kulit haiwan binatang ini? Innaha maitatun. Maka sahabat kata, sungguhnya ini adalah bangkai wahai Rasulullah.
maka Nabi kata innama harrama akluha, hanya sebenarnya dia haram untuk makan. Itu pendapat Imam Zuhri, dan sesungguhnya dijawab daripada kenyataan yang saya berikan baru sebentar tadi, iaitu mutlaqu qaidah. Qaidatuhu ahadis ad-dibaq allati salafat, iaitu hadis. Kalau kita kata hadis ini tak sahih, maka kita jawab itu dari sudut mafhum. Dijawab mutlaqul qaidatuhu. Qaid dia kalau ada umum hadis, umum ni telah mengqaidkan yang khusus. Hadis-hadis mengenai dengan kulit ad-dibaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hadis yang ke 21. Hadis ke 22. An Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha. Daripada Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit sertu kulit bangkai adalah untuk menyucikannya. Kita lihat hadis yang ke-23. An Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqalu yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Disebutkan daripada Maimunah radhiyallahu ta'ala anha yang telah menceritakan bahawa Nabi SAW bersua dengan sejumlah orang yang sedang menyeret bangkai seekor kambing. Lalu baginda bertanya, kenapakah kamu tidak mengambil kulitnya? Nabi kata, law akhadhtum ihabaha, sebab apa kamu tak ambil kulitnya? Mereka menjawab, tetapi kambing ini bangkai. Wahai Rasulullah, innaha maitatun ya Rasulullah. Ini bangkai wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun bidara atau daun sintuk. Hadis ini diketengahkan oleh Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Dalam bab bekas ini, hadis yang terakhir dalam bab bekas ini, apa kita boleh mengambil daripada dua hadis yang kita bacakan tadi, riwayat daripada Salamah dan juga riwayat daripada Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Fiqhul hadis yang pertama menunjukkan apa? Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang sebelum ni kita baca, iaitu ad-dibagh. Dibagh iaitu sertu dapat membersihkan, menyucikan kulit bangkai zahir dan juga batin. Dalam satu riwayat, dibaghuha zakatuha, dibagh sama sertu ini adalah penyembelihan bagi haiwan tadi. Okey, seolah-olah penyembelihan syarak yang mensucikan kulit, bukan untuk makan tapi untuk perhiasan. Okey,
ataupun untuk penggunaan. Yang keduanya, idza tahhara al-jildu bid-dibagh, apabila tahur al-jildu, kulit dah suci dah disebabkan dah sertu dah, harus menggunakannya untuk dan juga mengambil manfaat, harus, tanpa khilaf di kalangan ulama sebab telah disertu. Bila harus untuk menggunakan isti'amal, maka haruslah menjual. Bila benda yang mana boleh diguna, ada nilai, ada manfaat, maka boleh jual benda tu. Tapi tak boleh untuk makan. Walaupun dah disertu, disamak, makan tetap tak boleh. Yang dibenarkan hanyalah untuk manfaat, mengambil manfaat dan juga mengambil keuntungan dengan jualan. Perkara yang ketiga, sucilah bulu yang mana di kulit, alal jildi taba'an lil jildi fil asah. Ini dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, iaitu sucilah bulu yang mana ada di kulit, sucilah bulu yang berada di atas kulit kerana mengikut bagi kulit tersebut. Kita sama-sama ada bulu lagi pada kulit, tak apa, tak jadi masalah. Sebab dia taba'an, dia tabi', diikut je, ikut hukum kulit tu, bulu yang ada pada kulit haiwan tadi. Hadis daripada Maimunah radhiyallahu taala anha, sebab datangnya hadis Maimunah ini, yang mana Nabi melalui satu kambing yang para sahabat telah mengheret kambing tadi. Nabi kata, "Lau akhaztum ihabaha." Dalam satu riwayat yang lain daripada Abu Daud, hadis yang diperincikan, dia kata Maimunah telah diberi hadiah baginya seekor kambing daripada sedekah. Orang bagi Maimunah sedekah kambing, seekor kambing. Famatat, tiba-tiba kambing itu mati. Famarra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kambing tersebut. Nabi melalui kambing tersebut. Maka Nabi kata, ala dabaghtum ihabaha wastanfa'tum, tidakkah kamu sertu sama kulit dia dan kamu boleh mengambil manfaat dengan kulit ini? Mereka kata, ya Rasulullah, innaha maitah. Wahai Rasulullah, ini adalah bangkai. Maka Nabi kata, innama haruma akluha, yang bangkai, yang tak boleh itu, yang haram itu adalah makan. Penggunaannya dibenarkan selepas daripada sertu ataupun sama. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fiqhul hadis dalam kitab Fiqhu Bulughil Maram, ad-dibagh adalah kita panggil sertu untuk menyucikan kulit haiwan, okey, zahir dan juga batin. Kerana dibaghul adim, kita panggil apa ni, sertu sama kulit haiwan ini adalah hukumnya seperti menyembelih haiwan tersebut untuk mensucikan, untuk menghalalkan dia. Cuma bezanya kalau kita samak sertu, tak boleh makan lah. Cuma dari segi benda lain dia seperti hukum yang disembelih syarak. Yang kedua, harus mengambil manfaat daripada kulit selepas disucikan, boleh ambil manfaat. Dan juga harus untuk menggunakan pada perkara-perkara cecair ataupun basah. Contohnya kulit dia kita proses sampai jadi minyak lembu, boleh. Atau kita proses jadi keropok lembu, boleh, tak jadi masalah. Ataupun jadi cecair ataupun jadi benda yang yabis, benda yang kering. Perkara yang ketiga, harus ad-dibagh, sertu setiap sesuatu, menggunakan alat-alat yang diletakkan garis panduan. Bila mana kita nak sucikan, tak cukup guna tanah. Tak boleh sekadar kita gunakan tanah ataupun sabun je, tak cukup. Tuan-tuan nak beli sabun basuh pinggan pun tak cukup, memang tak boleh. Dia kena ada cara yang tersendiri. Ini semua tuan-tuan boleh pergi ke bahagian penyelidikan. Kalau Jabatan Agama Islam, selalu bahagian penyelidikan dia akan cover beberapa perkara. Yang pertamanya tapisan buku, yang keduanya adalah mengenai dengan sertu, samak kulit. Yang ketiganya pembakaran Quran. Yang keempatnya adalah mengenai dengan kajian ajaran sesat. 4 perkara ni selalunya di majlis
di pejabat agama Islam atau penjabatan agama Islam, sama ada di negeri lain ataupun di wilayah persekutuan. Okey. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat. Tak adalah. Okey. Dalam syarah Muslim dia kata harus sama dengan setiap sesuatu yang boleh menghilangkan kekotoran kulit, dan juga dapat mengawet kulit tadi sampai jadi elok, dia tidak rosak. Cumanya tidak terhasil sama ada kita guna sabun, kita gunakan tanah, kita gunakan terikan cahaya matahari, jemur je tetap tak suci. Melainkan di sisi ulama Hanafi, dia kata matahari boleh, kena terikan cahaya matahari seolah macam sama, jadi bersih. Tapi tak boleh pada tanah dan juga pada debu. Mengikut pendapat yang kuat garam, itu pun tak boleh. Dia ada alat-alat dia yang boleh digunakan untuk sama. Okey, kita masuk dalam bab baru mengenai dengan aniyatul kuffar, bekas orang-orang kafir. Okey, bekas orang-orang kafir. Hadis nombor berapa ni? Iaitu hadis nombor 24. An Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim ولا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. Daripada Aba Sa'labah. Mana Aba Sa'labah? Okey. Hadis ke-20 ni dari kitab Fiqh Bulughul Maram. Okey. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami sering berada di negeri kaum ahli kitab, ya ahlul kitab, berada di negeri Yahudi, maka bolehkah kami makan dengan menggunakan peralatan milik mereka? Nabi SAW menjawab, jangan makan dengan menggunakannya kecuali apabila kamu tidak menemui yang lain. Mana kalau ada bekas lain, gunalah bekas lain, janganlah guna bekas orang kafir punya. Nabi SAW menjawab, jangan makan dengan menggunakannya kecuali apabila kamu tidak menemui yang lain, tak ada bekas yang lain dah. Tetapi cucilah terlebih dahulu, kemudian baru kamu boleh makan dengannya. Kamu basuh dulu dengan air pahit, kemudian barulah kamu ambil nasi dan makan seperti biasa. Okey? Ini kalau kita makan atau minum bekas orang-orang kafir. Bukanlah najis, cuma nak menjaga kebersihan sahaja. Hadis riwayat ini muttafaqun alaih. Kerana apa kena basuh dulu? Sebab tak kira lah kita guna periuk mereka ke pinggan mereka ke, sebabnya daging babi, kemudian minum arak. Babi, arak ni semuanya najis. Cuma kita tak pasti dicampur ataupun tidak, maka dikira benda tu bersih dan kita basuh lah untuk langkah berhati-hati, itu saja. Fiqhul hadis dan juga hukum hadis. Perkara yang pertama saya nak bagi tahu dalam bab bekas orang-orang kafir daripada hadis daripada Abu Sa'labah Al-Khushani, iaitu makruh menggunakan bekas orang-orang musyrikin, orang kafir, jika ada bekas lain.
kita nak makan terlampau ramai, pinggan tak cukup, pinggan orang kafir yang makan tu, kita ambil pinggan dia lepas dia dah habis makan, boleh ke tak boleh? Tak basuh apa pun terus. Kalau dia pinggan plastik lagi tak boleh basuh, pinggan kaca pun sama, kita makan terus, boleh ke tak boleh? Sekiranya ada pinggan lain, guna pinggan lain. Kalau dia guna juga pinggan tersebut yang dimakan oleh orang kafir tadi, dia guna pula untuk dia makan tanpa basuh, hukumnya makruh. Walaupun orang kafir tadi tidak menggunakannya pada perkara najis. Kalau pada perkara najis lagi haram lah, memang tak boleh lah. Kalau tak najis, dia makan biasa, makan nasi, sayur macam tu je lah. Itu kalau kita guna pinggan orang kafir, selepas dia selesai makan, kita ambil pinggan dia, kita bubuh nasi, tak basuh dah, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh bila mana dia tidak bila mana tak digunakan, bila mana dia tidak menggunakan pinggan tadi untuk mengambil benda yang najis. Sebagai langkah berhati-hati, sebab tu dikatakan makruh. Kalau dia nampak orang ni makan babi, memang tak boleh guna. Sekali basuh pun tak cukup, 3 kali pun tak cukup, kena 7 kali, 1 kali bercampur dengan tanah baru bersih air tadi. Kalau bekas tadi, kalau digunakan periuk untuk masak babi, masak khinzir, okey. Perkara yang kedua, apabila seseorang Islam tidak mendapati selain bekas orang kafir, bekas tu saja yang ada, maka basuhlah dulu dengan air, barulah dia gunakan untuk makan ke, untuk minum ke. Walaupun larangan yang kata makruh tadi tu adalah kerana larangan tersebut illah dia kerana kotor, al-istiqzar, kotor, dan kerana juga selalunya orang kafir ni dia akan makan benda-benda yang bernajis, macam babi. Babi kan najis. Okey. Dan perkara yang ketiga, Nabi perintahkan untuk basuh itu istihbab, bukannya wajib. Kerana untuk menjauhkan najis, dari segi kebiasaan fitrah manusia tak suka najis. Jadi nak jauhkan dia, Nabi suruh basuh dulu pinggan tu. Perkara yang keempat, sah wudu, sah mandi, sah basuhan dengan bekas daripada bekas air lebihan daripada orang kafir dalam satu baldi. Boleh, tak ada masalah. Nak ambil wudu pun boleh, nak mandi wajib pun boleh, tak makruh. Dia mengambil wudu ataupun mandi wajib daripada lebihan bekas air orang-orang kafir dan juga orang musyrikin, harus sah wudu dia, sah mandi yang ke atas dia, cuma perbuatan tersebut dianggap makruh. Li'annal asla fiha at-taharatu, kerana asal pada sesuatu bekas ke apa, dia mesti bersih. Jadi sahlah kita ambil wudu, kita mandi dalam bekas milik orang kafir ataupun orang musyrikin, walaupun makruh kerana asalnya memang bersih. Tuan-tuan jumpa air dalam toilet, pergi selesai minyak nak kencing, maka bila air tadi tu letak dalam baldi, maknanya bersih, tak boleh tutup pun tak apa. Tak ada pun kencing dalam tu. Kalau terpercik pun kita mana nampak. Okey, hukumnya adalah hukumnya adalah suci, kerana asal adalah at-taharah, suci. Berdasarkan hadis Abu Sa'labah ini, kita boleh mengambil dalil, iaitu najasati aniyati ahlil kitab, iaitu najis bekas daripada ahlul kitab. Okey, adakah dia itu najis basahnya ahlul kitab tadi, ataupun kerana harus mereka kerana keharusan mereka dalam memakan khinzir dan juga minum arak, ataupun kerana makruh semata-mata? Ulama berpandangan cenderung
kepada yang pertama dengan disebab menyatakan najasatu rutubul kufar, iaitu najis basah yang ada pada orang kafir. Peluh dia ke, air liur dia ke. Ini siapa yang berpandangan seperti ini? Iaitu Al-Hadawiyah, grup Al-Hadawiyah wal Qasimiyah, dan telah membantunya mereka ni oleh Ibnu Hazm. Mereka mengambil dalil daripada zahir literal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Sebelum ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Itu ayat dia lah. Wahai orang beriman, hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Orang-orang kafir ni dia adalah najis. Maka disebabkan najis tersebut, janganlah dia menghampiri Masjidil Haram. Okey, selepas tahun ini. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata orang musyrikin ini adalah kafir, adalah najis, Ahlul Kitab dinamakan musyrik juga, kerana mereka mengatakan Al-Masih itu anak Allah, Nabi Isa itu anak Allah. Manakala mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Jadi Al-Kitabi, Ahlul Kitab dinamakan juga sebagai musyrik, kerana mereka menisbahkan Nabi Isa sebagai anak Allah. Mereka nyatakan juga Uzair itu adalah anak lelaki Allah. Uzair anak lelaki Allah, Al-Masih anak lelaki Allah juga. Ada dua orang anak lelaki Allah. Selain daripada mereka, Ahlul Kitab, orang Yahudi ni, mereka berpandangan di kalangan Ahlul Bait, mereka berpandangan apa? Seperti yang dinyatakan, iaitu sucinya basahan yang ada pada mereka. Wa huwal haq, inilah pendapat yang sebenarnya. Maknanya peluh mereka suci, air liur haiwan suci, semua yang ada pada tubuh itu suci, melainkan anjing dan juga babi. Ini semua berdasarkan hadis daripada Jabir di sisi Imam Ahmad, Abu Daud. Dia kata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami satu kali kami berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nusibu min aniyatil musyrikin, maka kami dapatlah bekas-bekas daripada orang kafir musyrikin ni, wa asqiyahum wa la ya'ibu dhalika alaina, wa asqiyatihim, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberi bahagian kami, kami mendapat bekas orang-orang musyrikin, bekas makanan dan juga bekas minuman mereka. Wala ya'ibu dzalika alaina, dan tidak menjadi aib yang demikian tu ke atas kami. Dijawab bahawasanya ini adalah selepas istila, bukan selepas soalan yang diajukan ni. Selepas mereka istila, mereka menguasai musuh, mereka dapat harta musuh. Bahkan kita menyatakan rutubutul kufar tahiratun, harta basahan daripada orang-orang kafir ni suci.
Kalau kita kata orang kafir yang tidak najis, suci, contoh dia apa? Iaitu hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Dia kata da'a'u yahudiyyin du'a'u yahudiyyin ila khubzi sya'irin wa ihalata sanakhah. Doa orang Yahudi kepada roti gandum. Itu yang pertama. Yang keduanya, lau harramat rutubatuhum lastafada naqlu tawaqqihim liqillatil muslimin hina idzin ma'a kasratu isti'malihim allati la yakhlu minha malbusan aw mat'uman wal 'adah fi misli dhalika taqtadi bil istifadah, iaitu diharamkan basah mereka. Maksudnya basah ni yang basah daripada orang-orang kafir, peluh mereka dan sebagainya, air liur mereka. Dan yang ketiganya, Abu Sa'labah, imma mahmulun ala karahatil akal. Dia kata makruh je, makruh je makan pada bekas orang-orang kafir, dalam bekas orang-orang kafir. Idh law kana najisun ala siwa'in aw lasaddu zari'atul muharram aw li'annaha najisatun lima yatbakh fiha. Okey, dalam satu hadis disebutkan inna nujawir ahlul kitab, kami ni berjiranan dengan ahlul kitab, wahum yatbakhun fi qudurihim, mereka masak babi, mereka minum dalam minuman, bekas minuman mereka air keras, air minuman keras. Maka Nabi SAW bersabda, in wajadtum ghairaha, kalau ada bekas lain kamu guna bekas lain, kalau tak ada kamu basuh dulu kemudian kamu makan. Okey. Hadis yang ke-20 kita dah baca. InsyaAllah kita akan masuk hadis ke-21. Hadis ke-21 insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung pada hadis ke-21 nanti. Dan jangan lupa insyaAllah kita dalam 15 minit 20 minit kita akan sambung pengajian dalam fiqh Syafi'i. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu